Kalau kita tengok mu'alaf-mu'alaf yang masuk ke dalam Islam ni, kebanyakan mereka ni daripada agama dan kaum yang berbeza. Jadi kebanyakan mereka juga ni banyak dapat tentangan-tentangan daripada keluarga sendiri. Golongan mu'alaf ni adalah orang-orang yang sebelum ni bukan beragama Islam, tapi lepas dia mendapat hidayah, dia berhijrah ke agama Islam. Tapi tak semua yang berhijrah ni perjalanan dia mudah. Ada juga yang diberi ujian dan rintangan yang macam-macam. Allah pun dah sebut dalam Quran, mereka yang nak dekatkan diri kepada dia akan diberi pelbagai ujian. Jadi bersama dengan saya minggu ini, kita akan dekatkan diri dengan golongan mu'alaf ini dan lihat keperitan mereka, kesusahan mereka dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, boleh cerita dengan saya tak kenapa kebiasaannya ni golongan mu'alaf ni daif atau asnaf? Kalau kita tengok mu'alaf-mu'alaf yang masuk ke dalam Islam ni, kebanyakan mereka ni daripada agama dan kaum yang berbeza. Jadi kebanyakan mereka juga ni banyak dapat tentangan-tentangan daripada keluarga sendiri. Jadi macam-macam isu, kes yang melibatkan rumah tangga, melibatkan kekeluargaan, dan menjadikan apabila mereka masuk Islam dan mereka disisihkan daripada keluarga sendiri. Macam tu, itulah salah satu kenapa mereka daif, kenapa mereka sampai terlalu susah untuk hidup selepas mereka masuk Islam. Apa program atau aktiviti yang masjid sediakan untuk golongan mu'alaf? Masjid Bukit Indah, di sini kita memang menerima kelas-kelas mu'alaf yang telah disusun oleh Lembaga Zakat Negeri Selangor. Jadi ini adalah salah satu inisiatif daripada Lembaga Zakat dan kerjasama dengan Masjid Bukit Indah untuk kita memberi pengetahuan tentang ilmu. Dan dalam masa yang sama juga, dalam kelas-kelas tersebut sebenarnya apabila golongan mu'alaf ni hadir, sebenarnya mereka diberikan sagu hati, allowance oleh tenaga pengajar tersebut. Dan aktiviti ni pelbagai. Ada yang mengajar berkenaan fardu ain, ada yang mengajar tentang alif bata, maksud mengaji, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana muamalah dalam Islam dan macam-macam lagi. Itu yang membuatkan Lembaga Zakat menerima Masjid Bukit Indah untuk meneruskan aktiviti-aktiviti mu'alaf. Golongan mu'alaf ni setelah ia memeluk agama Islam, kebanyakan mereka ni suka untuk diterima oleh ahli keluarga sendiri. Selalunya mereka akan memulaukan mu'alaf inilah kerana segelintir dalam kalangan mereka tidak bersetuju ahli keluarga mereka memeluk agama Islam. Jadi mereka memerlukan masa, mereka memerlukan sedikit masa untuk cuba menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. Ujian mereka ni agak berbeza. Pelbagai kisah yang berlaku dekat diorang ni. Cerai-berai, masyarakat dan keluarga hina mereka, macam-macam lagi lah. Jadi teruskan bersama dengan saya akan bertemu dengan salah seorang daripada mereka. Agak boleh cerita dengan saya tak kisah hidup dia? Saya sampai form 3 lah dekat Melaka. So masa saya umur 15 tahun lah, bapak saya pun cakap lah, okey lah, you bagi tinggal Kuala Lumpur lah dengan abang you. Abang nombor 1 sudah tinggal Kuala Lumpur. I become an interior decorator at the age of 17 after school lah. I kerja sampai umur 23. Mana kerja yang you betul-betul dapat achievement yang paling you bangga lah, you happy? It's a human resource. Your own business? Yes, own center. Satu orang aja. Itu lepas itu sampai saya buat 15 years lah, I think got lah, before I got stroke lah. And business tu tutup bila? Tahun 2014 lah. Masa tu tutup sebab apa? Saya sakit. Muka sakit apa?
Saya banyak penyakit lah. Saya darah tinggi ada, gout ada. Lepas itu dia sudah pergi brain stroke lah. Saya koma 13 hari. Doktor cakap sudah mati. Panggil saya punya keluarga, telefon, kasih mau tanam je. Standby untuk tanam je. Standby untuk tanam. Hari ke-13 saya, sebelum dia mau angkat saya bangun. Pagi itu saya bangun. Dan itu doktor pun terkejut tu. Then the doctor very funny lah. Look at me, you know. You ada keajaiban tau. Tengok boleh bangun. You tengok you punya record. Pakar semua tulis apa? Akan mati. Mati. Jadi macam mana lepas Uncle dekat hospital tu? Uncle dia cakap, doktor dia cakap kenapa you tak cari Tuhan untuk melindungi awak? Tak. Dia tanya je. Tapi dia bukan suruh saya masuk Islam. Dia cakap, cari Tuhan. Saya blur lah, still blur my head. Dekat mana mau cari? Dia suruh letter. Dia tulis terus surat tu. Dia cakap, saya putus untuk awak keluar. Awak sudah bangkit betul tak? Fresh. Okay. Tapi aku tak boleh nampak lagi. Blur lagi. Sekarang awak boleh. You pergi cari Tuhan dulu untuk jaga you. Sebab you ada keajaiban. Keajaiban you bukan semua orang boleh dapat. Daripada situ koma 13 hari, lepas tu and then macam mana lepas tu? Lepas itu jual lah. Satu-satu saya jual lah property, kereta, semua jual. Macam mana Uncle boleh masuk Islam? Bila tu? Satu hari saya fikir, saya duduk dekat Masjid Negara. Sana ada bangku duduk. Saya pun tak tahu itu Masjid Negara sana. Sebab Islam yang tebal saya pun tak tahu. Saya dengar itu azan tau. Sekali itu azan masuk telinga saya. Bum 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 bum, macam sedap pula. Saya dengar besok. So saya pergi jumpa dia orang besok dia sudah pagi. Saya jumpa dia orang pagi-pagi. Dia mau masuk Islam lah. Senang aja. Tu atas tu, you nampak tak? Saya nampak apa? Cahaya je. Itu apa? Pintu tau. Pintu ada cahaya. Betul. Rahmat. Betul. Atas Jawi. Masjid Negara tu. Saya nampak sana pintu. Banyak cahaya. So, saya naik atas. Pergi tanya orang. Officer tu. Okay. Very good officer. Tapi dia cakap kena bawa satu saksi lah. Saya balik bawa saksi lah. So 5 hari bulan 4 2016, tahun depan saya sudah 5 tahun. Ini 5 tahun sudah habis, bantuan zakat semua sudah habis. Even newspaper also write I'm going to die Jadi macam I'm mana? still living after I stay here I think 4 years ada 4 tahun lebih saya tinggal sini. 4 tahun lebih. I'm still here. Sihat. Apabila ada manusia yang ditimpa musibah, ada orang yang nak mengambil kesempatan dekat atas mereka. Tapi ada juga yang nak membantu mereka, yang simpati terhadap nasib mereka. Azman, boleh share dengan saya tak you punya sejarah hidup you? Lepas celik mata saya tahu saya di rumah anak yatim lah, kira sejak daripada bayi apa semua. So
daripada penjaga rumah anak yatim. Okey, so dia ceritakan macam mana dia ambil saya apa semua. So sebenarnya lepas kira mak saya datang salingkan di hospital, and then dia tinggalkan saya macam tu. So tak tahulah mana dia pergi. So nak buat dokumen ke apa pun tak adalah. So doktor pun refer kepada kebajikan dekat KL. Tadi yang nak ambil surat bayi kan, baru lahir apa semua. And then so kebajikan Perak lah. So kebajikan ni bukan daripada kerajaan ke apa, dia swasta. So dia datang. Dia ambil saya. Lepas tu kira bawa saya balik lah kat Perak. Ipoh lah. Okay, so rumah anak yatim tu kat Ipoh. So saya membesar lah dekat situ. So bila membesar dekat situ, kira ramai juga budak. So tapi daripada bayi tu kira saya lah. Saya seorang budak daripada bayi. Yang lain semua macam daripada 6 tahun, 7 tahun, macam tu masuklah. So memang tak ada agama. Agama ni nak cakap Hindu ke, Kristian ke, Buddhis ke, no religion. Di sana dia campur ke? Dia campur. Some of them diorang ada religion lah. So macam kalau Kristian every Sunday diorang pergi gereja ke apa semua. Kalau macam India ni ke apa semua, dan sembahyang diorang je lah. Cuma tak ada pergi kuil ke apa ke, tak ada. Azman, boleh cerita tak macam mana masuk Islam? Okay, saya masuk Islam lepas saya keluar tu. Okay, saya kerja kat Kilang Laksa tu. Okay, semua Melayu lah. So time tu masjid dekat dengan Kilang Laksa tu. So time tu tauke saya pun dia okey, dia jaga apa semua saya kerja. Okey, saya bagi tahu dia tak ada pun cakap nak bawa masuk Islam ke apa, tak ada. Ni keluar daripada mulut saya sendiri. Saya cakap, "Bang, saya nak masuk Islam." Dia terkejut. Dia jadi terkejut. Dia macam, "Apa yang kau tanya ni, kau tahu ke?" Kan? Lepas tu dia cakap, "Saya tahu." Lepas tu dia cakap, "Islam ni mudah apa semua, tapi kalau dah masuk Islam tak boleh keluar." Dia bagi tahu semua apa semua. Saya time tu buat decision semua. Tak apa, nak juga masuk Islam. Okey, dia bawa saya pergi jabat agama dekat Kuala Kangsar tu. Okey, saya pun mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz tu pun dia bagi tahu Islam ni, Islam ni mudah, suci, murni apa semua. Dia terangkan apa semua. Lepas tu dia cakap, okey, ada kelas untuk mualaf untuk datang belajar. Sebab kita mualaf kan, kita nak tahu macam mana cara nak solat apa semua. Belajar ambil wuduk apa semua. Okey, saya dah belajar ambil wuduk. Okey, so saya ikut je yang pekerja situ. Okey, solat apa semua saya ikut lah. Lama-lama bila nak pergi kelas agama tu, saya pergi. Okey, saya ni cepat lah dapat tangkap apa semua. So ustaz tu tiba-tiba nak hantar saya pergi Kedah. Untuk duduk dekat situ, untuk mualaf kan, untuk belajar agama apa semua. Tapi bos tak bagi pula. Yalah, dia nak kita bekerja kan. Dia tak bagi. Jadi saya macam, orang cakap agama lebih penting. Sebab time orang Kristian pun, saya tengok orang Kristian, agama diorang memang jaga apa semua. Saya dah belajar tentang Kristian apa semua. Tapi bila saya dapat masuk Islam ni, saya tengok Islam ni lagi mudah. Saya seronok bila dapat tawaran untuk pergi duduk Kedah untuk nak belajar agama ni. Tapi support tu daripada majikan tu tak ada. Dia tahu, so dekat situ saya dah nampak, saya ni jadi pekerja je. Dia nak saya untuk bekerja. So and then saya lari lah daripada situ. Saya lari tu, saya datang KL. Bila saya dah jadi mualaf ni, saya punya pergaulan ni bila saya dah keluar bukan senang. Sebab satu, orang tengok kulit pun orang ingat India dah. Kan? Nak bercampur dengan orang pun bukan senang. Saya ni orang pun, orang kan ingat India. Tapi bila setengah orang dapat tahu mualaf pun, dia macam, kita pun kadang-kadang jadi segan. Entah kalau mualaf ni memang patut dipandang rendah ke, kita pun tak tahulah macam mana yang patut dipandang. Pada pandangan saya lah ya, yang mualaf yang tipe musibah ni sebenarnya daripada yang orang yang bukan Islam, dia convert masuk Islam, jadi dia seorang mualaf. Jadi yang ditimpa musibah tu, kita kena tengok dari sudut apa. Kita sebagai orang Islam sepatutnya membantu dia dan memimpin dia ke arah keislaman kita. Jadi kita ada Baitul Mal untuk membantu dia, dan kita masyarakat sekeliling. Jadi mualaf ni perlu bimbingan.
untuk dia sesungguhnya dia mendapat taufik hidayah daripada Allah SWT. Jadi sebelum dia masuk Islam tu mungkin dia ada ada halangan-halangan daripada ibu bapa dia kan. Itu salah satu daripadanya lah. Jadi sebaiknya kita membantu dia lah. Okey, saya berasal daripada kampung. Kampung di Bagan Datuk tu, di mana kawan-kawan saya adalah kebanyakannya daripada orang Melayu lah. Jadi ketika itu memang ada niat nak memeluk agama Islam, tapi masa itu duduk dengan ibu bapa lagi, jadi rasa takut. Sehinggalah saya memasuki tentera dan pada tahun 1986 saya memeluk agama Islam di Pulau Pinang lah. Haji, saya nak tanya, sebab golongan mualaf ni diorang biasanya macam-macam masalah penghijrahan diorang ni selalunya macam keluarga ataupun orang terdekat mereka kebiasaannya lah. Diorang selalu tak terima kan. Jadi macam kalau pengalaman Haji sendiri, ada tak macam kisah yang Haji dengan golongan mualaf ni yang Haji sendiri pernah? Oh, okey. Memang pengalaman saya apabila saya memeluk agama Islam, pada mulanya memang ditentang hebatlah oleh keluarga, sehingga saya tidak balik ke rumah lah. Saya rasa lebih kurang selama 3 tahun. Lama kelamaan saya memberitahu kedua ibu bapa saya dan alhamdulillah mereka akhirnya dapat menerima saya ni telah memeluk agama Islam. Dan buat sehingga sekarang ni tiada masalah lagi lah. Maknanya saya pun boleh bawa isteri, anak balik di rumah kedua orang tua saya lah. Okey. Ya, jadi macam dengan kawan-kawan pun semua, kawan-kawan yang sebelum Haji peluk agama Islam pun, diorang pun masa Haji berhijrah tu macam mana diorang? Oh, diorang sukalah. Diorang kata okey, alhamdulillah lah. Dia kata awak ni telah dapat hidayah kan dan memeluk agama Islam lah. Okey. Dan sekarang ni macam Haji sendiri sekarang banyak bantulah, ada yang bertemu macam golongan mualaf yang mungkin diorang ada masalah sendiri ke apa kan, macam diorang ada datang sini tak, macam bantuan macam personal, macam kadang mungkin keluarga sisihkan diorang ke apa? Ya, ada. Ada juga, bukan katakan golongan mualaf saja, golongan yang tidak berkemampuan juga ada datang kemari juga untuk minta bantuan lah. Dan pihak masjid akan cuba untuk membantu mereka lah. Tengok daripada segi keperluan apa yang mereka nak. Ya. Sebenarnya kalau pada saya di Malaysia ni kita kurang knowledge tentang golongan mualaf ni. Dan kalau kita ambil kisah Uncle Latif tu, dia sebelum dia memeluk Islam, life dia senang. Dia kata dia seorang happy go lucky, apa yang dia nak, ada rumah yang besar, dia ada kereta apa semua dan sebagainya. Dan tapi dia kena koma dan life dia terus berubah. Dan dia cakap bila dia bangun tu dia macam satu keajaiban lah. Doktor kata satu miracle. Sebab tak sangka yang dia akan hidup. Dia rasa macam ada pembaharuan dalam diri dia yang dia nak mencari kebenaran, dia cakap. Pada dia percaya Islam tu adalah benar. Jadi dia mencari kebenaran tu. Dan dia kata setelah dia memeluk agama Islam dan dia kekerapan dia mengambil wuduk dan sebagainya, dia rasa itu telah menyembuhkan penyakit stroke otak dia. Dan doktor pun telah mengesahkan dia telah sembuh sepenuhnya. Memang sekarang ni hidup dia kalau orang kategorikan susah banding dengan dulu. Tapi dia kata dia sebenarnya lebih bahagia sekarang. Sebenarnya apa yang mengubah kita untuk
hadap satu situasi itu adalah di atas diri kita sendiri. Jadi sebenarnya hidup ni dia bukannya apa yang kita ada yang membuatkan kita bahagia, tapi apa yang kita benarkan diri kita untuk rasa. Kalau kita benarkan diri kita untuk rasa bersyukur dan bahagia, akan bahagia dan syukurlah hidup kita. Jadi Uncle punya last message ni adalah Islam ni agama yang bagus lah. Ya, bagus. Change your life. Ya, change my life. And Uncle boleh nak share dengan semua orang. Ya, share Tukar with untuk everyone. Islam lah. Come and know about Islam. Come and know, learn. Learn first, slowly. Saya mungkin tak kenal mak ayah saya macam mana wajah dia orang pun saya tak tahu, tak pernah tengok. Tapi apa pun saya bersyukur dan terima kasih kerana melahirkan saya kat dunia ni. Dan saya bersyukurlah sebab saya kenal agama Islam ni. Jadi kalau mak kat luar tu dah kiralah agama apa sekalipun, itu bukan satu masalah. Saya just nak bagi tahu saya seorang mualaf, saya dah memeluk agama Islam. Kalau mak rasa boleh terima saya, terima agama saya sekali. Sebagai masyarakat yang tidak sempadankan kaum dengan taraf, apa yang kita buat untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik ni? Adakah Tuhan nak kita menjadi seorang yang ego, bongkak? Atau Tuhan nak kita jadi seorang yang baik, yang mengambil berat, yang simpati terhadap nasib golongan ini? Sampai bila? Sampai bila masjid ni nak jadi tempat persinggahan terakhir golongan gelandangan dan golongan mualaf? Sampai bila? Fikirkanlah. Jumpa lagi di Ihsan Kita.